Bahkan kalau boleh tuan-tuan, bagi sesiapa dalam ahli keluarga didapati ada anak yatim bersama mereka ni, jaga betul-betul. Jika anak yatim ni tuan-tuan ada harta dia, jangan kita buat lebih kurang harta tu. Sekalipun dia sekarang ni tuan-tuan tak reti bab tu, kita yang uruskan harta dia, hati-hati. Ada Allah yang maha mengetahui, pantau apa yang kita buat. Dia budak lagi, dia bukan tahu harta dia banyak mana. Kita mudah-mudah ambil lagi tu, ambil kita makan, kita guna. Jangan. Sebab tuan-tuan, orang yang menyantuni, menjaga mereka dengan baik, ganjaran dia sangat besar di sisi Allah. Tapi masih yang sama, hati-hati. Orang yang ambil kesempatan atau berlaku zalim kepada mereka, seksa dia pun teruk juga. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, pada kesempatan kali ini kita nak kongsikan satu tajuk yang bercerita tentang amalan-amalan yang boleh sama-sama kita amalkan, supaya nantinya dengan amalan-amalan ini melayakkan kita atau membolehkan kita semua untuk sama-sama bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah SWT. Dulu tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka hidup bersama Nabi. Mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka sama-sama berjuang dengan Nabi SAW. Mereka susah senang bersama-sama dengan Nabi ketika berada di dunia lagi. Dan mereka pula tak mustahil nantinya juga akan bersama dengan Nabi di dalam surga. Kita tuan-tuan, sekarang ni kita hidup jauh sangat daripada Nabi SAW. Dah lama sangat Nabi SAW tinggalkan kita semua. Terlalu jauh, terlalu lama. Bahkan kita sendiri tak ada di antara kita yang pernah jumpa dengan Nabi SAW. Kalaupun ada di kalangan kita, Allah berikan satu peluang berjumpa dengan Nabi SAW, mungkin salah satunya, ini pun susah nak dapat, bukan mudah. Salah satunya kita jumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi kita semua. Adapun sedar macam ni, kita tak boleh dah. Dulu mereka bukan hanya dalam mimpi, tapi bersama dengan Nabi, nampak Nabi, jumpa Nabi, berjuang bersama-sama Nabi. Dan nanti penghujungnya juga mereka akan bersama-sama dengan Nabi SAW di dalam surga. Kita dekat dunia ni tak jumpa dah. Sekarang ni tak jumpa dah. Maka sekurang-kurangnya tuan-tuan, paling kurang, dan kalau boleh hak inilah di antara benda yang sentiasa kita nak dalam kehidupan kita. Apa nama dia? Dekat dunia ni mungkin tak sempat nak jumpa dengan Nabi SAW, tapi jangan sampai nanti di akhirat kelak kita tak jumpa juga dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab kat sana tuan-tuan dua tempat je. Siapa yang tak jumpa dengan Nabi, maknanya dia berada kat mana? Sana dua. Kalau dia di sana nanti jumpa dengan Nabi, maka insya-Allah maknanya pada waktu tu hamba Allah ni tadi masuk ke dalam syurga. Kalau kat sana tak jumpa, maka kita dah tahu jawapan dia tuan-tuan. Jadi lain mereka ni nanti akan ditempatkan di tempat yang sangat teruk, tempat yang sangat menakutkan. Bahkan tiap-tiap hari kita doa, kita minta pada Allah, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Tempat itulah untuk mereka yang jika di sana nanti tak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka di sini pada malam ni, pada kesempatan yang ada, kita tengok berapa perkara yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Apa dia amalan-amalan yang boleh sama-sama kita lakukan? Dan amalan ni tuan-tuan semua sepakat, tak kira kaum tua atau kaum muda, tak kira orang lama atau orang baru. Saya sebut amalan ni, insya-Allah semua sepakat. Apa amalan dia? Yang pertama dikatakan dalam ni, mengikuti dan taat kepada Rasulullah SAW. Itu satu. Mengikuti dan taat kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan nak rujuk, dalam surah An-Nisa ayat 69. Dalam surah An-Nisa ayat 69 dikatakan dalam ni, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Jadi sesiapa yang nak duduk bersama Nabi di dalam surga, apa perkara yang pertama dia buat? Dikatakan dalam surah ni, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama di akhirat dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, bagi sesiapa yang nak masuk dalam surga bersama Nabi, jika ditanya soalan ni, nak tak masuk dalam surga? Nak. Masuk dalam surga, dekat dengan Nabi pula tempat dia. Surga ni tuan-tuan biasa mengaji dah, dia ada tingkat-tingkat dia. Ada surga ni, ada surga ni, ada surga ni, dan surga yang paling tinggi Firdaus A'la, kan? Boleh tak Ustaz orang-orang macam kita ni berada di tempat macam tu? Boleh. Mustahil tak? Tak ada yang mustahil jika kita nak usaha. Apa yang perkara yang mesti kami lakukan? Taati dan ikuti Rasulullah SAW. Sebab tuan-tuan kebelakangan ni ramai orang yang mengaku dia Islam. Agama apa? Islam dia kata. Umat siapa? Umat Muhammad SAW. Tuhan siapa? Allah. Jawapan tu sama. Tapi tuan-tuan dia lupa. Bagi kita yang mengaku orang Islam ni, dia tak cukup setakat dekat mulut saja atau setakat dalam hati saja. Orang Islam, Islam Ustaz? Betul? Betul. Kenapa tak sembahyang? Ada tak? Ada. Dia mengaku Islam. Kalau tanya banyak kali pun dia akan kata dia Islam. Tapi dia lupa tuan-tuan, pengakuan seseorang atau keyakinan seorang hamba Allah, sama ada dia mengaku sebagai hamba Allah atau umat Nabi Muhammad SAW, dia ni mesti melengkapi 3 pakej baru diterima pengakuan tadi. 3 pakej tu mesti ada. 1, mulut dia mengakui dengan apa yang dia pegang. Pegang agama Islam. Umat siapa? Umat Nabi SAW. Yakin dengan apa yang disebutkan tadi. Dalam hati dia yakin. Berapa dah? 2 dah. Tapi tengok yang ketiga. Ada tak? Islam. Sekali pun kita tak pernah tengok dia sembahyang. Tak pernah. Atau tiba-tiba dia mengaku orang Islam, dia ikut satu guru ni. Ada tok guru ni, orang panggil mungkin tok guru. Padahal tak layak pun dipanggil tok guru. Dia kata berkat murid-murid dia, kita ni kalau dah sampai satu maqam, ni istilah-istilah yang kadang digunakan oleh golongan-golongan tasawuf. Perkataan sebenarnya elok tuan-tuan. Maqam tu perkataan yang elok. Tapi ada sebagian orang salah guna perkataan tu. Dia kata apa? Kalau kita dah sampai satu kedudukan, kita tak perlu sembahyang dah. Betul tak kenyataan-kenyataan macam tu? Kau tuan-tuan suka pengajian macam tu? Elok juga Ustaz kata ada. Kita ni lah ni kalut sikit buat kerja. Banyak kerja Ustaz. Ni seronok ni kalau ada tok guru habaq lagu ni. Dia kata kalau dah sampai satu makam, tak payah sembahyang. Dan tuan-tuan jangan main-main. Mereka juga akan bawa ayat Quran, hadis Nabi. Salah satunya ayat yang famous dibawa oleh aliran-aliran ni, mereka akan bawa ayat apa? Wa'budullah. Ayat ni selalu mereka akan bawa. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah. Ni terjemahan mereka. Nanti saya akan perbetul terjemahan tu mengikut terjemahan ulama tafsir. Kata mereka ayat tu, sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan. Dia kata lagu tu. Kalau dah betul-betul yakin tentang Allah ni kata dia, maka tak payah dah ibadah. Dia terjemah macam tu. Lepas tu dia kata macam mana pakcik takat ni? Dah banyak zikir, banyak dah Ustaz. Dalam hati macam mana? Saya yakin sungguh dah Allah tu memang betul ada. Oh baik. Pakcik tak payah bayang dah. Pakcik tak payah bayang. Sonok aku tu. Sonok Ustaz tak payah bayang. Cari duit Cari duit Ulun cari duit. Kalau buat bendang tak payah balik bayang apa dah.
Yang berniaga tak payah tutup dah kedai tu, terus buka 24 jam tau. Tapi salah. Cara tu salah. Ayat tu tuan-tuan, tafsiran yang betul, bukan seperti yang mereka terjemah tadi. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin, kata ulama-ulama tafsir, sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu al-yaqin bermakna al-maut. Kata ulama tafsir dalam kitab-kitab Arab macam tu. Sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu kematian, bukan keyakinan. Jadi bahasa Arab ni tuan-tuan, yang kita sangka apa yang ditulis macam itulah terjemah dia. Tidak juga. Yakin, kalau dibuka nanti kamus bahasa Arab terjemah Melayu, budak-budak kita yang baru belajar bahasa Arab, dia akan tengok terjemahan dia apa. Yakin Ustaz, dia terjemah dalam ni yakin Ustaz. Dia bukan lagu tu. Bahasa Arab ni luas. Makna dia terlalu luas. Yakin dalam tu bukan makna dia yakin. Yakin dalam tu makna dia kematian. Jadi kita beribadah pada Allah ni, kita sembahyang salah satunya. Ni salah satu bukti kita taat kepada Rasulullah SAW. Kita ikut apa yang Nabi bawa. Ni salah satu contoh paling mudah kita nak buat. Kita sembahyang. Sampai bila kita sembahyang? Sampai orang kampung Sentua ni atau ahli jemaah yang ada di depan ni kata dekat kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Habis dah. Pakcik-makcik semua tak sembahyang. Nak sembahyang apa lagi? Bukan kita sembahyang dah, kita disembayangkan. Orang solatkan kita lah. Tu, satu-satu. Jadi sesiapa yang nak masuk dalam surga dan bukan di dalam tempat surga yang biasa, nak duduk atas sekali. Atas sekali tahu mana Ustaz? Dengan Nabi sekali. Apa amalan dia? Yang pertama disebutkan dalam tulisan yang kita kongsikan ni ialah mengikuti dan taat kepada Rasulullah SAW. Apa saja yang Nabi bawa, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, maksudnya apa yang Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Dan tuan-tuan, untuk perkara ni bukan mudah. Bukan seperti yang disangkakan oleh sebahagian sahabat-sahabat kita, umat Islam yang lain. Mereka kata apa? Cukup dalam Islam ni kalau nak beribadah, cukup baca Quran dan hadis Nabi saja. Tak perlu kepada yang lain. Ayat ni tuan-tuan salah jika tak diteruskan perkataan tu. Perkataan tu mesti diteruskan. Memang dalam Islam, rujukan kita, rujukan utama ada nama Quran, ada juga nama dia hadis. Tapi nak beramal, tak boleh takat baca dua tu. Dan ni juga arahan daripada Quran. Kalau sesiapa dia kata nak beramal cukup Quran dengan hadis, sekali lagi kita bagi satu-satu contoh, jenuh nak jawab lagi. Jadi tuan-tuan, betul kita nak beramal kena rujuk Quran dan hadis. Tapi ada tapi dia. Baca balik ayat Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar. Kalau kita tak tahu nak buat macam mana. Bukan kita baca seorang-seorang. Lah ni zaman moden, apa masyarakat kita dah buat lah ni? Mengaji tak mau. Dah, tu satu. Panggil tok guru ramai, kadang daripada jauh tok guru tu mai. Yang mai kita tahu dah muka-muka dia siapa. Ni tuan-tuan, saya kali kedua kat sini. Tempat lain, markas-markas lain dah selalu dah. Saya cam dah muka siapa yang mai. Saya cam dah. Ni pakcik ni, sampai kadang kita tahu dia duduk tang mana. Dah kadang dia jemput pergi rumah dia, tahu lah rumah dia tang mana. Macam pasal apa? Sebab tuan-tuan, benda-benda macam ni selalunya orang yang minat tu orang yang sama je. Kalaupun ada bertambah, alhamdulillah. Tu satu nikmat besar lah di tempat ni. Selalunya macam tu. Jadi tuan-tuan, sebagai masyarakat kita ni, majlis-majlis macam ni tak mau datang. Dia sangka tuan-tuan ibadah dalam agama ni mudah. Macam mana Ustaz? Buka handset. Dah ni zaman moden Ustaz. Sila buka handset. Lepas tu buka Ustaz YouTube kata dah. Banyak video-video dalam tu berlambak kata ada. Kita type kita nak tengok apa. Dah dia pun type lah. Type dia tengok. Tengok rupanya tuan-tuan, dia tengok maklumat tadi tanpa panduan daripada orang yang betul. Lah kali jadi macam mana? Itulah akan timbul golongan-golongan yang kadang apa yang dia buat, hak tu saja yang betul, yang orang lain buat semua salah.
Kenapa? Kenapa timbul terlalu ramai golongan-golongan macam ni? Salah satu punca dia, cara mendapatkan maklumat tadi silap. Ilmu agama bukan macam tu. Bukan hanya tengok, lepas tu kita kata, oh macam ni hukum dia. Macam ni yang betul. Yang lain, orang lain buat tu semua salah. Itulah habis tu. Itulah akan keluar nanti golongan-golongan yang menyatakan orang lain semua sesat, dia seorang betul. Kira tuan-tuan surga itu hak milik dia lah. Dia cok dah, surga ni hak saya. Hak lain tu kalau nak surga juga, kena buat macam saya. Kalau berlain, tak boleh. Jadi nak beramal mengikuti Nabi SAW, tuan-tuan jangan memandai-mandai nak baca seorang-seorang, faham seorang-seorang. Tak boleh. Sebab bahasa Al-Quran ni kalau saya nak hurai satu-satu, memang luas sangat maksud dia. Salah satu contoh perkataan tadi. Tu perkataan yang saya sebut tadi tu, aliran sesat guna ayat tu. Aliran yang betul pun guna ayat tu. Tapi macam mana mereka pusing? Yang satu pusing dia kata macam tu, yang satu lagi dia hurai sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW tuan-tuan dalam contoh sembahyang tadi, adakah pernah tuan-tuan dengar bahawa Nabi SAW selepas beberapa tahun Nabi tak sembahyang dah? Tak ada. Sampai Nabi ketika beliau sakit yang teruk pun beliau minta tolong kepada ahli keluarga untuk dibawa ke tempat solat untuk bersama-sama dengan sahabat menunaikan solat. Jadi tuan-tuan, hal itu yang pertama. Ikuti, taat kepada Rasulullah SAW, tapi dengan satu panduan yang kena betul, mesti merujuk kepada mereka-mereka yang pakar tentang perkara tersebut. Bukan seorang-seorang kita. Lepas tu Ustaz, lepas ni kalau kami nak baca Quran, baca terjemahan tu Ustaz, tak boleh Ustaz seorang-seorang. Takat baca tak apa. Dia menjadi satu amalan lah. Contoh saya nampak di masjid-masjid Perlis ke, atau mungkin di surau-surau kita ke, ada aktiviti macam tu. Buka Quran, baca. Kadang kita buat nama dia majlis tadarus nama dia kan. Baca seorang-seorang baca. Ada setengah dia tambah, bukan takat baca ayat Quran, dia tambah lagi baca terjemahan. Boleh dah Ustaz kalau kami buat lagu tu. Takat baca tak apa. Tapi kalau memandai-mandai jemaah yang ada waktu tu keluarkan satu kenyataan hukum, hak tu berhenti. Hak tu jangan. Hak tu kena serah kepada yang pakar dalam bidang. Kita takat baca, takat apa tak. Nah, baik, itu satu. Yang kedua, apa yang kedua? Mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam satu hadis. Apa dikatakan dalam ni? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kami tidak pernah bergembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi SAW. Jadi mereka tuan-tuan, ada satu sabda Rasulullah SAW ni, ketika mereka dengar perkataan ni, mereka sangat gembira dengan perkataan ni. Dan kita pun kalau boleh masuk dalam senarai orang yang bersama mereka. Apa kata Nabi SAW? Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Sayyidina Anas berkata, aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Umar. Dan aku berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kalau kita nak nilai amalan kita masing-masing, tak kira saya ataupun pakcik-makcik rahmat Allah sekalian, agak-agak amalan kita ni boleh tak menyamai amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat di zaman tu? Ada amalan kita ni yang menyamai mereka? Tak ada. Tak ada siapa. Tak ada siapa tu. Lepas tu apa Ustaz? Apa yang boleh kita buat supaya boleh bersama dengan mereka? Inilah yang kita sebut pada malam ni. Mesti ada rasa cinta kepada Nabi SAW. Sekalipun kita tak mampu beramal seperti mereka, kita cintai Nabi, kita sayangi Nabi, para sahabat Nabi, ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, maka bukan perkara yang mustahil untuk kita nanti bersama-sama dengan mereka. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, kita ni akan dibangkitkan, akan diletakkan nanti di sana bersama orang-orang yang kita cintai. Maka berhati-hati tuan-tuan.
Kita ni lebih banyak bersama dengan siapa? Kalau ada di kalangan hamba Allah ni tuan-tuan, dia lebih banyak bersama tu tempat-tempat yang ada persembahan tu. Tempat apa? Orang menyanyi, orang berjoget, selalu ada tempat tu. Maka insya-Allah bangkit bersama orang tu. Betul ke Ustaz? Bukan saya kata. Saya tolong baca. Siapa yang kata? Nabi SAW. Hadis palsu Ustaz? Tak. Tadi saya kata riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sesiapa rajin lagi nak tengok, pergi tengok dalam kitab Sahih Imam Bukhari nombor 3688. Ustaz dalil ni main sebut yang ni, bukan dia tengok pun. Apa tengok kitab? Dalam Sahih Imam Muslim nombor 2639. Cek dalam. Ustaz ni buat kita takut dah ni kata dah. Fikir sendiri. Kita selalu bersama dengan siapa? Saya Ustaz alhamdulillah takat ni banyak kata, contoh dia kata pergi masjid, pergi surau, ikut majlis ilmu, ikut majlis baca Quran, kata dia terlibat dengan golongan-golongan apa yang bantu Ustaz, orang ramai tengah susah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bangkit bersama dengan mereka. Saya Ustaz bersama dengan orang-orang yang berjuang untuk Islam, InsyaAllah bersama dengan mereka. Ni bersama dengan siapa? Orang yang menentang Islam, bangkitlah sama dengan mereka. Bangkitlah. Mereka duduk tang mana, duduklah dalam tu dengan mereka. Jadi Allah bagi kita akal, kita pilih kita nak bangkit dengan siapa. Kita nak duduk dengan siapa? Orang Mesir Ustaz nak duduk dengan Nabi SAW, duduk dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi Ustaz, saya ni amalan saya ni bukan banyak sangat. Kadang sembahyang wajib ni pun Ustaz, kadang lewat dia kata. Kadang ada hari, kadang saya berjemaah, kadang tertinggal. Betul. Kadang kita jadi lagu tu. Sembahyang sunat kadang Ustaz, ada hari kadang tengah rajin, banyak kita buat kata dah. Kena hari dia segan Ustaz, habis kata dah. Adalah buat 2-3 lagu tu kata dah. Boleh Ustaz kita duduk bersama? InsyaAllah boleh. Tapi dengan syarat tahu kaedah dia. Apa salah satunya? Mencintai golongan-golongan ini tadi. Dan salah satu tuan-tuan bukti yang paling nyata tanda cinta seorang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Khasnya pada bulan ni. Bulan apa ni? Bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Perbanyak selawat. Selama ni amalan yang biasa kita perbanyak selalunya masyarakat kita, amalan zikir kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tambah, selawat satu lagi nama. Dan selawat ni tak payah berbalah dah. Saya penat tuan-tuan nak jawab satu-satu soalan bab selawat ni. Penat saya. Sebab kadang ada hari saya main surau, ada hari main masjid. Jadi kadang ada sebagian hamba Allah, dia akan tanya bab selawat tu. Lah ni macam ni, saya bagi satu kata ni. Siapa nak baca Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Siapa nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Saya nak baca ni Ustaz, selawat Ibrahimiyah dia kata. Ibrahimiyah mana? Selawat tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Sila. Nak ada Sayyidina ke, tak ada Sayyidina ke. Ni tuan-tuan kalau nak berkelahi tajuk ni sampai hari kiamat memang takkan habis. Tak percaya cuba. Kita letih dah. Saya tuan-tuan lama duduk kat Kedah, ngaji kat Kedah. Mai Perlis pun lama juga. Jadi nampak perbezaan tu kan. Lepas tu yang mana salah Ustaz? Ustaz ni semua betul dia kata. Yang salah mana? Selawat apa pun tak baca, tu yang salah. Kalau orang yang berselawat ni asyik bergaduh. Lagi siapa yang sonok saya? Yang tak baca apa tu lah. Oh, nasib baik ya dah. Nasib baik kita tak baca apa dah. Tengok dia buat. Baca selawat pun berkelahi kata. Kita tak ada berkelahi kan? Kita sembahyang tidak, selawat tidak, kita relax kata dah. Kita boleh duduk sekali minum apa? Cukuroy ya, cukuroy. Ustaz cukuroy dah. Mereka boleh duduk satu meja sembang gelak ketawa. Benda yang dibuat semua benda haram. Boleh duduk satu meja gelak, bergurau, jumpa si angkat tangan, senyum. Yang kita kadang kita sedih. Perbezaan-perbezaan yang kadang kecil sangat. Tapi ada segolongan hamba Allah ni dia perbesar tajuk tadi sampai seolah-olah
Kalau beza sikit je, musuh tu. Beza sikit je, tak boleh tegur dah. Ni bukan orang kita. Ni bukan orang Islam yang sebenar. Kita sedih tengok tu. Depa yang boleh buat maksiat tadi tu bukan takat satu suku aja, banyak suku boleh duduk sekali. Bukan takat Melayu, Cina ke Hindu ke, sekali main judi duduk sekali main judi semua boleh. Yang kadang kita sedih, kita sama-sama baca selawat beza sikit je, habis dia hukum orang lain semua salah. Dia nak baca Allahumma salli ala Muhammad, saya sila. Tak payah nak sesat-sesatkan orang lain yang baca selawat-selawat dalam bentuk yang lain. Sebab tuan-tuan, dalil selawat ni umum. Dalil selawat dalam Quran umum. Jadi tak terikat. Ustaz ni cakap tak ada dalil. Ada. Kalau orang tanya saya, Ustaz, dalil Ustaz mana? Saya mudah nak jawab. Ustaz cakap ada dalil. Ada. Saya dalil lah. Nama saya siapa? Ustaz dalil kan? Kalau orang tanya, Ustaz dalil Ustaz mana? Saya dalil. Bukan hal tu. Kami nak dalil ucapan Ustaz tu. Ada. Dalam Quran Allah kata apa? Ayat ni selalu tuan-tuan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So dalam tu selawat. Ada dia sebut selawat tu sebut perkataan khas kena macam tu? Tak ada. Dia umum. Maknanya apa? Selawatlah. Selama perkataan tadi memang layak dan patut kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Maka ada istilah kadang kita dengar selawat syifa, selawat apa lagi, selawat ni sila. Tak payah apalah. Kalau tak nak buat, dah berhenti tang tu. Ustaz saya tak buat yang ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan hukum orang lain sesat, masuk neraka. Ni tak sedap ayat ni kita dengar. Kalau boleh tolak ansur dalam bab tu. Ni yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam dan tidak derhaka kepada ibu bapa. Ni dah. Rukun Islam mana Ustaz? Hak tu yang kita mengaji tu lah. Yang lama-lama kita mengaji tu. Mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat dan seterusnya tu. Puasa, zakat, apa semua. Laksanakan betul-betul. Jangan pilih-pilih. Ada orang Islam kita ni kadang amalan dalam Islam ni dia pilih-pilih. Yang mana tak melibatkan duit, tak apa, dia buat. Kalau kena tang duit, dan mula dia pusing. Sembayang, dia buat sembayang. Sebab sembayang ni senang Ustaz. Mai sembayang. Puasa, buat. Kan? Apa? Baik, zakat, sebut tentang zakat dia mula. Rasa tak wajib ni kata dia. Rasa tak wajib. Siapa kata tak wajib? Dia rupanya yang kata. Kalau Islam kata wajib. Ni hati-hati. Pusinglah macam mana pun, larilah macam mana pun, katalah macam mana pun dekat orang ramai kata kita ni tak wajib. Allah tahu apa yang sebenarnya yang sepatutnya kita buat. Kalau kita wajib, kena buat. Sebab tuan-tuan tahu dah definisi wajib tu apa. Masih ingat tuan-tuan definisi wajib? Saya bagi definisi mudah. Buat dapat pahala, tak buat dosa. Itulah wajib. Kalau dia buat, pahala untuk dia. Dan harta dia pun Allah tambahkan lagi. Allah berkati harta dia. Allah jaga daripada perkara-perkara yang tak elok berlaku dekat harta tu. Kalau dia buat kewajipan zakat tadi. Selain zakat, apa Ustaz kalau nak buat yang lain? Banyak. Ada wakaf, ada infak, sedekah dan sebagainya. Dan tuan-tuan tengok, sama ada tempat kita hadir pada malam ni, kita tengok tempat ni perlu apa. Ada yang boleh kita tolong. Ada yang patut kita bantu. Sebab tuan-tuan, kita nak kalau boleh harta yang ada tu memang betul-betul harta tu bersama dengan kita di akhirat. Bukan harta ni kita tinggal kat dunia, lepas tu tadi tuan-tuan dah lah kita tinggal, orang berebut pula lepas tu. Bukan takat berebut, berkelahi. Bukan takat berkelahi biasa sampai putus silaturahim. Ada tak lagu tu? Ada. Hidup ibu bapa tadi elok, duduk sekali. Meninggal salah seorang, mula. Ada setengah kadang tuan-tuan tak dan lagi jenazah tadi orang simpan kat kubur tu. Orang tengah duk mandikan belakang tu, hak depan tu duk hingar. Hingar depan tu. Bising buat apa?
Mereka sibuk nak kira hak ni bagian dia, hak ni bagian dia. Bukan dia tolong belakang tu orang uruskan jenazah tu. Bab uruskan jenazah seorang pun tak reti. Anak tadi tu berapa orang tu, seorang pun tak ada yang reti. Seorang pun tak ada yang nak tolong sikit pun. Tang harta tu semua reti. Kira sampai berapa, sekupang dua pun dia reti nak kira lagi sekupang dua tu. Macam mana? Nak harta kita macam tu? Mana boleh Ustaz? Maka fikirkanlah. Kalau boleh sebelum kita meninggal, ada satu perkara yang kita buat, kita tak hidup dah, tak ibadah dah, tapi pahala tu duduk jalan. Apa nama dia? Amal jariah nama dia. Fikirkan daripada harta yang ada tu, buat satu amalan jariah, kita tak ada dah, tapi pahala terus jalan. Buatlah, sekalipun tak banyak, buat sekadar kemampuan masing-masing. Ada lagi nama dia haji, tunaikan. Siapa yang mampu, ada peluang, kesempatan, tunai. Ustaz, saya hari tu apa dah Ustaz? Kata dia, saya simpan duit dah. Hari tu patutnya saya pay dah. Lepas tu kita kena apa itu? Covid sampai berapa tahun. Lah kali tangguh. Tengok kemudian ni nak pi seleksi balik, tak boleh pi. Tak boleh pi sebab apa? Oh, sebab ni Ustaz banyak penyakit dan sebagainya. Ni macam mana Ustaz? Kata dia, saya berdosa tak? Kalau kita dah ikhtiar, dah usaha, tapi ada sebab lain yang kita tak boleh nak buat ibadah, jadi kita tak dosa dah. Tapi kalau tak ada apa-apa ikhtiar, ni hati-hati. Baik, seterusnya apa lagi? Perbanyak solat sunat. Siapa yang nak bersama Rasulullah SAW dalam surga, perbanyak solat sunat. Mengikut sekadar mana yang kita boleh. Banyak sunat. Sama ada qabliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya. Perbanyak selawat. Tadi kita sebut dah. Perbanyak selawat. Lagi apa dalam ni disebutkan? Menyantuni atau menjaga anak yatim. Bahkan kalau boleh tuan-tuan, bagi sesiapa dalam ahli keluarga didapati ada anak yatim bersama mereka ni, jaga betul-betul. Jika anak yatim ni tuan-tuan ada harta dia, jangan kita buat lebih kurang harta tu. Sekalipun dia sekarang ni tuan-tuan tak reti bab tu, kita yang uruskan harta dia, hati-hati. Ada Allah yang maha mengetahui, pantau apa yang kita buat. Dia budak lagi, dia bukan tahu harta dia banyak mana. Kita mudah-mudah ambil lagi tu, ambil kita makan, kita guna. Jangan. Sebab tuan-tuan, orang yang menyantuni, menjaga mereka dengan baik, ganjaran dia sangat besar di sisi Allah. Tapi masih yang sama, hati-hati. Orang yang ambil kesempatan atau berlaku zalim kepada mereka, seksa dia pun teruk juga. Maka dalam hadis Nabi katakan apa? Aku, kata Nabi SAW, dan orang yang menjaga anak yatim di dalam surga kelak seperti ini, kata Nabi. Nabi tunjuk isyarat macam ni. Rapat lagu. Ibu jari dengan jari tengah Nabi dirapatkan macam ni. Maknanya nak kata apa? Kalau tuan-tuan ada di dalam ni yang tolong jaga anak yatim, atau mungkin ada cucu, ayah dia yang meninggal, anak tuan-tuan ayah dia tadi, kira cucu tuan-tuan, sian Ustaz, ayah dia meninggal dah. Lepas tu macam mana? Saya tolong sara dia Ustaz. Bagus, teruskan benda. Kenapa? Hak inilah kadang tuan-tuan, mungkin kita amalan lain kita kurang. Mungkin bab sembahyang kita tak boleh nak berlawan dengan orang. Mungkin tang ni kita boleh ambil tang. Jaga mereka, bagi makan dan sebagainya. Buat. Lagi apa? Mendidik anak-anak wanita sehingga menjadi wanita yang solehah. Tuan-tuan kat rumah ada anak perempuan, ada Ustaz. Jaga elok-elok. Dan tugas seorang ayah jaga anak perempuan ni sampai bila? Sampai mereka besar, sampai dinikahkan kepada lelaki yang baik untuk mereka. Tuan-tuan jaga mereka sampai tuan-tuan, sampai masanya nanti tuan-tuan serahkan dia pada lelaki yang baik. Nanti ketika tuan-tuan kembali pada Allah di akhirat kelak, ni dikira sebagai amalan yang baik juga. Tengok anak perempuan kita ni tutup aurat tak? Tak tutup lagi Ustaz. Bimbing dia tutup aurat. Dia ni macam mana? Sembayang reti ke tak? Tidak sembayang. Kadang bayang, kadang tidak Ustaz. Nasihat. Sebab nanti kat sana tuan-tuan, masing-masing nak pelepah diri. Masing-masing nak pelepah diri. Nanti Allah tanya, kenapa dulu tak sembayang? Dia kata apa? Ayah saya tak suruh. Tanya kat kita. Betul tak suruh? Rupanya betul. Jam. Awak tak pakai tudung.
Awak keluar macam tu, tak pakai tudung, baju lengan pendek lagu tu, belakang nampak, depan nampak, habis semua nampak. Aurat tadi terdedah. Dia kata apa? Mak ayah saya tak kata apa. Mak ayah saya tak kata siap nanti. Jadi tuan-tuan, jaga mereka dengan baik, bimbing mereka, didik mereka sampai masanya kita kembali pada Allah. Dengan amalan ini kita masuk dalam surga. Lagi apa? Dikatakan juga dalam ni tuan-tuan, salah satunya apa? Memiliki akhlak yang baik. Kalaulah benda-benda yang di atas tadi kita sebutkan mungkin tak ada pada diri kita sekarang ni, ambil bahagian ni pula. Akhlak yang baik. Cakap dengan orang, cakap elok. Jangan kadang ada sebagai hamba Allah ni duduk dalam surau, elok. Keluar daripada surau, jadi lain mulut dia. Dalam ni elok sebab tak patut kita sebut perkataan yang kotor dan sebagainya dalam ni. Sekali keluar, balik ke rumah dengan isteri dia, lagu mana dia cakap dengan isteri dia? Kadang dia maki isteri dia. Atau ada setengah kadang isteri dia tinggi suara kat suami. Ustaz, makcik tinggi suara bukan apa Ustaz, pakcik tak apa dengar. Tu tak apa. Kau lagi makcik pun jenuh. Tak boleh tinggi suara. Aku selama ni tinggi suara ni. Rupanya pakcik tadi telinga tak apa dengar. Tu tak apa, tak dosa. Tapi saja pakcik tu sihat lagi, telinga tu elok lagi, dia tinggi kan, macam nak bergaduh dah. Ni hati-hati. Boleh lagu tu? Tak. Akhlak-akhlak yang baik, ucapan kita, tingkah laku kita dan sebagainya. Akhir sekali tuan-tuan, sebagai penutup tazkirah pada malam ni apa dia? Dikatakan pula dalam ni ialah selalu perbanyak doa pada Allah. Doa dia lagu mana Ustaz? Kalau dalam ni saya sebut agak panjang doa ni. Bahasa mudah dia, doa apa saja yang biasa tuan-tuan baca untuk supaya kita ni bersama-sama dengan Nabi, sila baca. Supaya nanti tuan-tuan insya-Allah kita, saya dan juga ahli jemaah rahmati Allah sekalian, ahli keluarga kita, orang kampung kita semua, kalau boleh semua umat Islam sama-sama nanti berada dalam syurga tanpa harus kita singgah dulu di tempat tu. Tempat mana tu? Neraka nama tu. Kalau boleh tak ada singgah-singgah dah. Dibangkitkan aja, masuk terus sekali dalam. Itulah kalau boleh yang kita nak. Jadi tuan-tuan, saya rasa inilah beberapa perkongsian ringkas yang boleh kita bacakan pada malam ni. Semoga ada faedah dan kebaikan untuk semua. Dan semoga tuan-tuan Allah mudahkan untuk sama-sama kita fahami apa yang disampaikan, dan Allah mudahkan juga untuk sama-sama kita beramal supaya nantinya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini perkongsian kita, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.